merangkumi semua. Saya berbangga sebagai rakyat Malaysia dan saya nak beritahu di negara kita ni terdapat berbilang bangsa dan mereka semua dapat bersatu padu untuk membantu semua. Dan ia merangkumi kesemua lapisan usia, tidak kira anak muda maupun yang telah berusia. Untuk kita semua sebagai masyarakat Malaysia saling melengkapi dalam menaikkan semula negara Malaysia selepas kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Diberikan kepercayaan, yang diberikan beban berat, yang diberikan tanggungjawab, yang diikat janji dan sumpah. Tanggungjawab yang harus digalas demi membangunkan negeri Melaka tidak dipandang mudah. Terus melangkah ke hadapan demi negeri yang tercinta. Kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan. Dengarkan bicara Ketua Menteri bersama pemimpin nombor 1 Negeri Melaka iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri Melaka pada 23 Disember 2021, hari Khamis pukul 8.30 pagi. Secara langsung di page Melaka FM menerusi aplikasi Skype. Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kami bawakan secara eksklusif di Melaka FM. Bicara Ketua Menteri. Ya, Melaka FM mempersembahkan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini di 102.3 maupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan seperti apa yang telah saya war-warkan di awal pagi tadi, Alhamdulillah hari ini, hari Khamis 8.30 pagi dapat kita ke udara dalam segmen Bicara Ketua Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Mat Ali ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri Utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Datuk Seri, bagaimana, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Saya pun di sini sihat, rakan-rakan saya penerbit Aziz Syahrir pun sihat, rakan teknikal Safwan Syah pun sihat dekat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Datuk Seri, tentunya bagi pihak seluruh warga kerja Melaka FM dan juga penerbit kami sendiri mengucapkan terima kasih sudi lagi ni ke udara dalam segmen Bicara Ketua Menteri hari ini. Ya. Ya. Dan Datuk Seri, sebenarnya kami di Melaka FM rasanya masih tidak terlewat untuk kami mengucapkan tahniah sebenarnya pada Datuk Seri. Ada dua sebenarnya Datuk Seri ucapan tahniahnya. Yang pertamanya nak ucapkan tahniah menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-56 tahun pada 20 Disember yang lepas. Moga diberikan keberkatan, keredaan di sepanjang usia Datuk Seri ya, insya-Allah. Terima kasih. Dan juga yang keduanya, kami seluruh warga kerja Melaka FM mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri atas pelantikan semula Datuk Seri untuk memimpin negeri Melaka tercinta ni sebagai Ketua Menteri selepas Barisan Nasional memenangi pilihan raya PRN Melaka 20 November lepas. Tahniah Datuk Seri ya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Datuk Seri, bila kita berkongsi tentang PRN Melaka, mungkin kita nak menyentuh sikitlah tentang PRN Melaka yang ke-15 Datuk Seri ya. Ketahui juga apa keutamaan perancangan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Seri ni dalam tempoh 5 tahun akan datang. Silakan Datuk Seri. Baiklah. Terima kasih Cikgu Muni dan begitu juga seluruh warga kerja Melaka FM. Sama-sama. Kerana terus sudi mengundang saya dalam segmen Bicara Ketua Menteri ini. Iya. Baik, biasanya Cikgu Muni yang kita akan ke udara pada hari Khamis minggu pertama setiap bulan. Iya. Tapi disebabkan jadual kerja saya agak terlalu padat, terutamanya malam selepas pilihan raya, maka pagi inilah kita mula dapat bersiaran. Baiklah, apapun saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga kerja Melaka FM atas ucapan tahniah yang diberikan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam sejahtera, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Pertamanya, apa khabar semua orang Melaka pagi ini? Saya berharapkan semuanya sentiasa dalam keadaan sihat
serta terus diberikan kekuatan dalam mengharungi cabaran kehidupan kita pada masa yang akan datang. Amin. InsyaAllah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan rakyat Melaka yang terkesan dengan kejadian banjir kilat yang berlaku baru-baru ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersabar dengan ujian yang Allah bagi kepada kita pada kali ini. Baik, kerajaan negeri akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Selain kita akan berusaha agar projek-projek penyelesaian masalah banjir di negeri Melaka ini dapat disegerakan pelaksanaannya. Cikgu Muni, bagi menjawab soalan Cikgu Muni tadi. Ya. Pertamanya, saya bersama-sama Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakyat, khususnya pengundi di Melaka yang telah memberikan mandat baru kepada kami untuk membentuk sebuah kerajaan negeri yang lebih kukuh dan stabil. InsyaAllah dengan mandat yang besar ini, selepas kita memenangi 21 daripada 28 kursi Dewan Undangan Negeri, keutamaan pentadbiran baru kerajaan negeri yang telah dibentuk ini adalah untuk menunaikan atau memenuhi segala aku janji yang telah dirancang di dalam manifesto Pilihan Raya Negeri Melaka yang lepas dan dilaksanakan dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Cikgu Muni dan sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi sekalian, kerajaan negeri amat serius dalam hal untuk menunaikan atau melaksanakan segala aku janji ini. Oleh itu, kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan manifesto yang akan diuruskan ataupun yang akan diurusdiakan oleh unit perancangan ekonomi negeri. Dan selain itu, di peringkat anggota pentadbiran pula, saya telah meminta semua ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri supaya menyediakan sasaran kerangka kerja untuk portfolio masing-masing. Sama seperti kaki tangan perkhidmatan awam di mana mereka perlu menyediakan sasaran kerja tahunan ataupun SKT masing-masing. Jadi sasaran kerangka kerja ahli mesyuarat kerajaan negeri ini, mereka perlu mengambil kira aku janji dalam manifesto yang mengandungi 103 inisiatif selain mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Misalnya 100 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dan ada yang 5 tahun. Selain perancangan selain daripada perancangan baru yang mahu dilaksanakan, mengikutlah portfolio masing-masing. Seterusnya Cikgu Muni dan sidang pendengar sekalian, cabaran besar pentadbiran kerajaan negeri sekarang ini adalah untuk melaksanakan ataupun menunaikan perkara-perkara atau tindakan yang telah kita janjikan untuk diselesaikan dalam tempoh 100 hari pertama ni. InsyaAllah dengan kerjasama semua pihak, khususnya jentera pentadbiran awam, negeri dan persekutuan di Melaka, InsyaAllah seperti mana saya sebut tadi, kita mampu mencapai. Bagi memastikan semua aku janji ini dapat dilaksanakan, pentadbiran saya juga akan memperkenalkan petunjuk prestasi utama ataupun KPI dan kad laporan yang report card kepada semua ahli MMKN, di mana prestasi mereka ini akan dinilai berdasarkan KPI dan kad laporan itu nanti. Ya. Jadi itulah cabaran dan juga gerak kerja awalan yang perlu kita ambil oleh kumpulan ataupun oleh semua ahli majlis mesyuarat, begitu juga dengan pejabat awam. Wah, baik Datuk Wira. Terima kasih atas pencerahan yang cukup terperinci ini berkenaan dengan keutamaan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Seri sendiri. Tentunya ramai pendengar Melaka FM memang menantikan apa yang Datuk Seri Utama kongsikan sebentar tadi, Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri, kami juga dimaklumkan pada 29 Disember ini difahamkan Datuk Seri akan membentangkan bajet 2022 negeri Melaka. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan tentang bajet tersebut ni kepada mungkinlah pendengar-pendengar Melaka FM yang ingin mengetahui berkenaan dengan bajet 2022 negeri Melaka, Datuk Seri.
Cikgu Muni dan sidang pendengar yang dihormati sekalian. Pada 29 Disember 2021 bersama hari Rabu, insyaAllah, saya akan membentangkan bajet 2022 Negeri Melaka sempena persidangan khas Dewan Undangan Negeri Melaka yang diadakan pada 27 Disember hingga 30 Disember 2021 nanti. Seperti juga bajet 2022 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat, bajet 2022 Negeri Melaka juga bermatlamat untuk membantu memulihkan ekonomi Negeri Melaka pasca pandemik COVID-19, selain membantu rakyat untuk keluar daripada kesan pandemik ini. Kita semua tahu akibat penularan wabak COVID-19 yang sudah berlarutan hampir 2 tahun sejak Mac tahun 2020, banyak golongan rakyat yang terkesan. Seperti ada yang kehilangan pekerjaan, hilang pendapatan dan juga mata pencarian, manakala bagi yang niaga, peniaga mereka turut terjejas dan sebagainya. Cikgu Muni dan sidang pendengar yang dihormati sekalian. Ya. Oleh itu dalam bajet 2022 Negeri Melaka ini nanti, kerajaan negeri akan mengambil kira semua golongan rakyat. Bagaimanapun maklumat atau informasi seterusnya hanya akan diumumkan ketika pembentangan bajet nanti. Jadi saya mohon bersabar seperti mana soalan Cikgu Muni tadi. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita pun boleh memberikan pulangan kepada rakyat sebaik yang mungkin dalam bajet 2022 itu nanti. Jadi sebenarnya saya bersama dengan rakan-rakan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga pegawai kewangan negeri melihat dan juga memastikan apakah perkara-perkara yang boleh kita, terutamanya dapat kita bantu kepada rakyat. Tetapi bantuan yang nak kita salurkan ini juga hanya mesti bergantung kepada kepolehupayaan kewangan negeri yang mana sepatutnya kita boleh bantu dan kita akan bantu, insyaAllah. InsyaAllah. Diharapkan pendengar Melaka FM dapat sedikit pencerahan lah daripada apa yang telah Datuk Seri Utama kongsikan sebentar tadi. Penjelasan yang cukup menarik kan. InsyaAllah kita akan menantikan lagi apa yang akan dikongsikan Datuk Seri nanti, Datuk Seri ya. Benar Datuk Seri, kita semua sudah maklum bahawa negeri Melaka ni tidak terkecuali menjadi salah sebuah negeri yang turut dilanda banjir akibat hujan yang lebat secara berturut-turut 2 hari pada hujung minggu lepas. Memang cuaca sekarang pun tak menentu dan ramai daripada kita ni alhamdulillah yang sentiasa dalam tempoh berjaga-jaga lah Datuk Seri ya. Jadi berkenaan isu ni Datuk Seri, isu banjir ni, mungkin ada sesuatu Datuk Seri nak perkatakan, silakan. Baiklah Cikgu Muni, begitu juga sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Pertamanya, bagi pihak kerajaan negeri, saya bersama seluruh kepimpinan kerajaan menzahirkan kesedihan dan mengucapkan takziah kepada semua rakyat di seluruh negara yang terkesan akibat daripada kejadian banjir yang berlaku serentak pada hujung minggu lepas. Ialah disebabkan keadaan fenomena cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Jadi kerajaan negeri sebenarnya amat mengambil berat berhubung isu bencana banjir ini, khususnya banjir kilat. Malah isu ini juga sering dibangkitkan oleh rakyat Melaka. Justru itu ia juga menjadi keutamaan kerajaan negeri untuk diselesaikan bersama-sama dengan kerajaan persekutuan. Jadi bagi menyelesaikan isu banjir ini, ia melibatkan peruntukan kewangan yang cukup besar, dan tanpa bantuan kewangan daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri sukar untuk melaksanakannya secara bersendirian. Cuma kerajaan negeri berharap semua peruntukan itu dapat ditambah ataupun dapat disegerakan. Semalam atau kemarin saya telah bermesyuarat melalui Maya bersama dengan Yang Amat Hormat Perdana Menteri mengenai dengan peruntukan 100 juta seperti mana yang telah diumumkan sebelum ini. Dan Melaka juga telah diminta oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri untuk memaklumkan dan juga menapasi data-data yang boleh
kita dapat mengenai mereka yang terkesan akibat daripada banjir itu dapat kita salurkan nanti pada setiap mangsa banjir itu seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, yakni sebanyak RM1,000 pada mereka yang terkesan akibat daripada banjir baru-baru ini. Pada masa ini Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Melaka telah pun mengenal pasti 124 hotspot banjir di seluruh negeri Melaka, iaitu 59 kawasan di daerah Melaka Tengah, Alor Gajah 23 dan Jasin 42. Cikgu Mudi dan sidang pendengar sekalian, kerajaan negeri sememangnya melaksanakan pelbagai projek bagi mengatasi isu banjir. Peruntukan untuk projek jangka masa atau jangka pendek bagi penyelesaian banjir memang dilaksanakan di Negeri Melaka menggunakan peruntukan kerajaan negeri dan juga persekutuan. Pada tahun 2021 saja, Kerajaan Negeri Melaka telah melaksanakan 383 projek-projek kecil berbentuk jangka pendek seperti menaikkan taraf parit, longkang dan lain-lain yang berkaitan bernilai RM37 juta untuk mengatasi masalah banjir di Negeri Melaka. Inisiatif ini dilakukan sementara menunggu projek jangka panjang iaitu rancangan tempatan banjir ataupun RTB disiapkan oleh Kerajaan Persekutuan yang dijangka dapat mengurangkan lagi masalah banjir di Melaka. Jadi dalam hal ini, Kerajaan Negeri mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah meluluskan 8 projek berkaitan yang bernilai 931.2 juta. Apa dia ni? Yang 931.2 juta ringgit. Pertamanya, RTB ataupun rancangan tempatan banjir Sungai Melaka fasa pertama. Kedua, naik taraf kolam tempatan banjir Kerubung sebagai kolam duifungsi untuk tempatan banjir dan sumber air di Melaka. Ketiga, RTB Sungai Duyung. Keempat, RTB Alor Gajah fasa pertama. Kelimanya, RTB Bandar Jasin. Keenam, rancangan tempatan banjir Bandar Melimau. Ketujuh, penyediaan peta hazard banjir lembangan Sungai Duyung. Dan ke-8, kajian pelan induk RTB Sungai Baru. Projek menaikkan taraf kolam tempatan banjir Kerubung sebagai kolam duifungsi ini adalah projek pertama yang seumpamanya yang dilaksanakan di negeri ini. Dalam pembentangan bajet 2020 pula, sebanyak 18 projek bersifat jangka pendek juga telah diluluskan peruntukannya oleh Kerajaan Persekutuan di Melaka untuk memastikan isu banjir ini dapat diselesaikan secara berfasa. Peruntukan ini diagihkan di bawah pembangunan wilayah yang sebenarnya meliputi 3 kategori, iaitu pelancongan, jaminan bekalan makanan serta pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Cikgu Muni dan sidang pendengar sekalian, selain itu kerajaan negeri juga memerlukan anggaran peruntukan sebanyak 54 juta bagi melaksanakan projek mengatasi isu banjir berulang berhampiran Sungai Putat yang melibatkan kolam tadahan banjir Sungai Putat, termasuk meluaskan kolam tersebut dan membina tembok curcuk tebing konkrit. Jadi permohonan akan kita kemukakan kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air, yakni KASA nanti. JPS Negeri Melaka juga telah merancang untuk melaksanakan kajian Melaka bebas banjir dengan kos sebanyak RM6 juta. Jadi kerajaan negeri berharap kos ini juga dapat ditampung melalui peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, insya-Allah. Ini insya-Allah kita doakan bersama Datuk Seri ya. Apa-apa Datuk Seri, terima kasih di atas satu penjelasan pencerahan yang cukup terperinci ni berkenaan dengan pelan perancangan untuk mengatasi masalah banjir di Melaka, dan kita harapkanlah ya banjir ni semakin berkurangan, dan harapnya kalau hujan turun pun hujan yang tidak berpanjangan, hujan yang memberi rahmatlah insya-Allah. Kerana kita dimaklumkan juga masih ramai ketika ini yang berada di pusat pemilihan sementara, tapi kita harapkanlah dapatlah berkurang insya-Allah. Saya dua lagi ni Datuk Seri ya.
sama-sama kita doakan. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri ya. Baiklah Datuk Seri, ikutkan sebenarnya banyak lagi nak bertanya, tapi mungkin untuk sesi ini, ini soalan yang terakhir hari ini, berkenaan dengan sukan. Sebabnya ramai pendengar-pendengar Melaka FM ni pun memang peminat-peminat sukan, juga penyokong kuat Melaka United FC ni Datuk Seri ya. Jadi Datuk Seri, berkenaan dengan Melaka United FC berjaya layak ke peringkat separuh akhir dalam kempen Piala Malaysia edisi ke-100 sebelum disekat KL City. Apa yang mahu Datuk Seri perkatakan tentang hal ni Datuk Seri? Baiklah, terima kasih Cik Muni dan juga para sidang pendengar sekalian. Ya, sama-sama. Pertamanya, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pasukan Melaka United FC termasuk pihak pengurusannya di atas kejayaan melayakkan diri hingga ke peringkat separuh akhir dalam kempen Piala Malaysia edisi ke-100 pada tahun ini. Kali terakhir kita berjaya layak ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia pada edisi 1983, kira-kira 38 tahun yang lalu. Bagi saya, seluruh pasukan termasuk para pemain dan juga barisan pengurusan dan kejurulatihan telah memberikan yang terbaik. Malah tidak dilupakan juga kepada para penyokong setia Melaka United FC yang terus memberikan sokongan dan dokongan kepada pasukan Melaka United selama ini. Mungkin hanya nasib yang tidak menyembelahi pasukan kita kita tempoh hari apabila tewas kepada pasukan KL City melalui sepakan penalti penentuan. Apapun kita tetap patut berbangga dengan kerana biarpun tewas tetapi kita tewas kepada pasukan yang lebih baik yang akhirnya muncul sebagai juara Piala Malaysia edisi yang ke-100 kali ini. Dalam hal ini sekali lagi lah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pasukan ataupun keanggotaan, kejurulatihan, pengurusan. Terutamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua peminat MUFC yang selama ini banyak memberikan sokongan dan juga memberikan komen-komen yang di mana komen-komen ini saya ambil dan saya buat ataupun saya buat kajian serta memberikan semula kepada pasukan MUFC agar mereka dapat memberikan kumpulan ataupun pengurusan yang terbaik demi untuk menjayakan lagi pasukan MUFC kita pada masa atau pada musim-musim yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan bersama. Apapun Datuk Seri, terima kasih kerana sudi ke udara hari ini memberi penjelasan berkenaan dengan keutamaan perancangan kerajaan negeri, juga berkenaan dengan banjir dan juga sukan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersuria waktu. Saya kena tanya penerbit nanti ni, adakah kita akan mula pada awal bulan balik tahun depan? Ya. Aziz Syaril katanya Datuk Seri, insyaAllah mula tahun 2022 kita bermula awal bulan Datuk Seri, awal minggu bagi setiap bulan. Datuk Seri, Datuk Seri sedikit kata-kata semangat ni untuk pendengar-pendengar Melaka FM untuk yang mungkin terkesan dengan banjir ataupun apa sajalah dugaan ketika ini. Mungkin ada sedikit kata-kata Datuk Seri penutup hari ini. Baik, kepada semua yang terkesan akibat daripada banjir tersebut, seperti mana yang saya sebut tadi, insyaAllah kerajaan negeri akan membuat yang terbaik untuk kita mengelakkan lagi berlaku banjir yang berulang seperti ini. Bagaimanapun pada semua masa banjir saya harap dapat bertabah, bersabar, kerana ini juga sebahagian daripada ujian Allah Ta'ala kepada kita. Seperti lagi yang ingin saya sampaikan ialah kepada mereka yang menyambut hari Natal, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Natal. Dan dalam waktu kita menyambut hari Natal ni, eloklah kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKM maupun KKM kerana pandemik ini masih belum berakhir. Dan dalam waktu yang sama, SOP sambutan perayaan Krismas ni nanti, dalam tempoh pulang pemulihan negara bagi fasa keempat ni,
dia ada dia punya SOP-nya. Jadi harap semua dapat mematuhilah dalam kita menyambut kegembiraan dan keceriaan hari Natal ni kepada mereka yang menyambutnya nanti. Sama-sama terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan nanti. Ya. Baik, Datuk Seri. Apa pun terima kasih untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua di lain waktu, Datuk Seri, ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Datuk Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dalam bicara Ketua Menteri bersama Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Ahmad Ali untuk hari ini, dan insyaAllah nantikan pada tahun hadapan tentunya kita akan ke udara dalam segmen bicara Ketua Menteri setiap awal minggu di setiap bulan. Ya, apapun dari pihak penerbit Azli Syahril, juga rakan teknikal Safwan Shah dan juga seluruh warga Kerja Melaka FM, mengucapkan terima kasih untuk semua. InsyaAllah kita bersua lagi dalam bicara Ketua Menteri. Terima kasih juga buat menonton di live page Melaka FM yang mendengarkan di 102.3 dan dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Tepat jam 9, kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dengarkan utama 9 pagi.